Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof. Dr. Riza Atik. Saya Intan Zuraini binti Zulkifli bernombor matrik A168042. Hari ini saya akan membentangkan projek akhir perancangan pengangkutan bandar di Mersing, Johor. Tugasan projek akhir asas pengangkutan bandar adalah pelajar perlu menyediakan satu laporan yang mengandungi masalah pengangkutan yang dihadapi di tempat tinggal, polisi pengangkutan yang dicadangkan. Yang ketiga adalah perancangan jangka pendek iaitu dalam masa 3 tahun. Dan yang terakhir adalah perancangan jangka panjang sehingga 30 tahun. Okey, yang pertama adalah masalah pengangkutan yang dihadapi di Bandar Mersing. Terdapat 3 jenis masalah yang saya kenal pasti. Yang pertama adalah masalah pengangkutan awam iaitu kekurangan bilangan pengangkutan awam seperti minibus, teksi. Dan kedua adalah kemalangan jalan raya. Okey, kemalangan jalan raya yang terdiri daripada kerosakan jalan raya seperti jalan berlubang dan tidak rata yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Dan yang seterusnya adalah kecuaian pengguna jalan raya itu sendiri. Yang ketiga adalah masalah lalu lintas, di mana berlakunya kesesakan lalu lintas pada waktu tengah hari di mana para pekerja keluar untuk makan tengah hari. Yang kedua adalah kesesakan lalu lintas pada musim perayaan, terutama pada musim perayaan Hari Raya Aidiladha, Aidilfitri, Hari Pabali dan Tahun Baru Cina. Yang ketiga adalah tiada kemudahan bagi laluan berbasikal dan kemudahan pejalan kaki yang sangat terhad. Okey, berikut adalah contoh gambar perkhidmatan pengangkutan awam di Bandar Mersing, Johor. Yang pertama adalah perkhidmatan bas yang disediakan untuk penduduk untuk keluar negeri ataupun keluar daerah. Yang kedua adalah perkhidmatan teksi yang disediakan untuk penduduk tempatan ataupun untuk pelancong yang datang ke Bandar Mersing, Johor. Ini pula adalah contoh bagi gambar kesesakan lalu lintas di kawasan Bandar Mersing, Johor. Kita dapat lihat berlakunya kesesakan lalu lintas yang teruk, terutama pada waktu tengah hari dan juga pada musim perayaan. Okey, berikut adalah contoh gambar jalan raya yang tidak rata dan berlubang serta kemalangan jalan raya. Okey, seterusnya adalah polisi pengangkutan yang dicadangkan di daerah Mersing. Yang pertama adalah memperluaskan penggunaan perkhidmatan awam di setiap kawasan. Yang kedua adalah menyediakan laluan untuk penunggang basikal dan pejalan kaki. Yang ketiga adalah menyediakan sistem aduan atas talian dan sistem trafik bagi menyampaikan setiap info kepada pengguna jalan raya. Yang keempat adalah menyediakan kemudahan pengangkutan kepada semua golongan masyarakat termasuk warga emas dan orang kurang upaya. Yang kelima adalah mewajibkan penyelenggaraan kenderaan pada setiap pengguna. Dan yang terakhir adalah menjadikan jalan raya tempat yang selamat. Berikut adalah contoh pengangkutan awam yang boleh diwujudkan dan diperluaskan di Bandar Mersing, Johor, iaitu minibus yang menyediakan perkhidmatan kepada penduduk-penduduk yang tidak memiliki kenderaan untuk mereka membeli belah ataupun untuk mereka menuju ke satu tempat dari tempat yang lain. Seterusnya adalah perancangan jangka pendek iaitu dalam masa tempoh 3 tahun. Yang pertama adalah menyediakan laluan bagi pengguna basikal dan penjalan kaki yang selamat di setiap kawasan. Yang kedua adalah menyediakan basikal sewa kepada pengguna di Bandar Mersing, Johor. Yang ketiga adalah menyediakan penenangan lalu lintas di kawasan sekolah, kawasan perumahan dan persimpangan jalan. Yang keempat adalah meningkatkan kadar parkir. Dan yang terakhir adalah menyediakan perkhidmatan minibus kepada pengguna. Berikut adalah kemudahan pejalan kaki dan basikal. Gambar pertama adalah membuka laluan khas berbasikal. Hal ini kerana kebanyakan penduduk di Bandar Mersing, Johor gemar melakukan aktiviti berbasikal. Oleh itu, pihak yang terlibat perlulah membina satu laluan berbasikal agar memudahkan penduduk
Untuk melakukan aktiviti tersebut, malah ia juga dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan jalan raya. Okey, yang seterusnya adalah menambah laluan untuk pejalan kaki dan orang kurang upaya. Seterusnya, ini adalah contoh bagi gambar basikal sewa di mana penduduk boleh menggunakan basikal sewa ini dengan menggunakan sistem ataupun apps yang telah disediakan. Okey, berikut adalah contoh gambar bagi menyediakan penenang lalu lintas. Okey, penenang lalu lintas ini amatlah penting terutama di kawasan persekolahan dan juga di kawasan perumahan agar dapat mengelak daripada berlakunya kemalangan jalan raya yang serius. Okey, berikut adalah contoh bagi gambar untuk meningkatkan kadar parkir. Hal ini kerana peningkatan kadar parkir ini juga dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas yang berlaku di jalan raya di kawasan-kawasan bandar. Okey, seterusnya adalah contoh gambar bagi minibus yang boleh disediakan di kawasan bandar Mersing, Johor. Okey, berikut adalah perancangan jangka panjang sehingga 30 tahun. Yang pertama adalah pembinaan jambatan. Yang kedua adalah pembinaan laluan sendiri untuk minibus di kawasan jalan raya. Yang ketiga adalah memperbanyakkan laluan pejalan kaki dan basikal yang berbumbung serta selamat. Yang keempat adalah menyediakan lebih banyak pengangkutan awam di kawasan Bandar Mersing, Johor. Okey, berikut adalah contoh bagi gambar membina jabatan di kawasan Mersing, Johor. Pembinaan jabatan di kawasan Mersing, Johor juga amat penting kerana ia juga dapat mengelakkan daripada berlakunya kesesakan lalu lintas yang serius. Sekarang, di Bandar Mersing, Johor hanyalah mempunyai satu jabatan sahaja yang menghubungkan dari satu tempat ke kawasan tengah Bandar Mersing. Dan ini menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas terutama pada waktu makan tengah hari. Berikut adalah contoh gambar bagi laluan basikal dan pejalan kaki berbumbung. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.